Kita belum ajar ni. Silap kelas. Surat 116. Esei kita yang ke-5 tajuknya adalah transport of lipid from small intestine into the bloodstream. Sebelum kita tengok transport of lipid, kita tengok dulu function of lymphatic system. Slide bawah sebelah kiri, kita surat 119 juga. Slide bawah sebelah kiri ada 3 function lymphatic system, iaitu yang pertama adalah maintain fluid balance by collecting and returning interstitial fluid to the blood. Okay, yang ini telah saya ajar bagaimana asal usul interstitial fluid. Okay, dia datang daripada darah. Dia ada beberapa benda yang ditolak keluar, okay, seperti oksigen, limfosit, okay, hormon, okay, akibat daripada high hydrostatic pressure. Okay, jadi semua ini, okay, bergabung membentuk interstitial fluid. Okay. Dan interstitial fluid ini pula ada sebahagiannya, okay,
akan menyerap masuk ke dalam limfatik kapilari. Okey, menyerap masuk ke dalam limfatik kapilari membentuk cecair limfa. Okey. Cecair limfa ni diangkut ke limfatik valve dan sebagainya. Sebelum ni kita belajar pathway of lymph. Bagaimana cecair limfa ini diangkut daripada limfatik kapilari ke limfatik vessel, limfatik valve, limfatik node, kemudian limfatik duct. Ada dua thoracic duct dengan right limfatik duct, dan akhir sekali masuk semula ke dalam saluran darah, iaitu subclavian vein di bahu right dengan left. Jadi di sini kita boleh nampak bagaimana cecair interstitial fluid ini yang berasal daripada darah ditolak keluar membentuk interstitial fluid. Cecair ini dengan menyerap masuk ke dalam limfatik sistem, dan akhir sekali cecair itu kembali semula ke dalam darah. Jadi ini mengekalkan keseimbangan kandungan interstitial fluid. Jadi salah satu fungsi limfatik sistem adalah untuk maintain fluid balance. Itu poin nombor 1. Mengekalkan keseimbangan cecair dalam interstitial fluid. Dengan cara apa? By collecting. Nampak? Dia collect, dia ambil masuk by collecting, dan dia return balik. Nampak? Dia return balik masuk ke dalam darah. Okay, so by collecting and returning interstitial fluid to the blood. Poin yang kedua, apakah fungsi limfatik sistem? Salah satu komponen di dalam cecair limfa adalah limfosit. Okay, salah satu komponen di dalam cecair limfa adalah limfosit. Okay, dan limfosit ini adalah sejenis white blood cell. Dan kita tahu white blood cell memang berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh badan kita. Jadi fungsi yang kedua limfatik sistem, poin nombor 2 kat situ, defend body against disease by producing lymphocyte and filter foreign substance in lymph. Macam mana pula dia tapis benda-benda asing yang tak patut ada dalam badan kita? Okay, penapisnya ada di kawasan lymph node. Okay, lymph node bertindak sebagai penapis untuk filter foreign substance. Jadi tulis kat situ lymph node untuk filter foreign substance. Okay, manakala yang defend body against disease itu adalah lymphocyte dalam cecair limfa. Okay, poin yang ketiga, yang ni yang kita nak belajar ni, to absorb lipid from intestine. Okay, and transport them to the blood. Okay, ataupun ringkasannya awak hanya tulis lipid transportation saja dalam huruf. Okay, fungsi dia yang ketiga. Yang ini kita nak tengok bagaimana lipid diangkut di dalam sistem limfatik sistem, kemudian dikembalikan semula ke dalam darah. Nah, apa yang berlaku adalah bila awak makan makanan, okay, makanan tu dia akan membentuk gumpalan makanan yang kita panggil bolus, food bolus. Makan telan masuk ke dalam small intestine. So bolus ni akan bergerak melalui dalam usus kecil awak. Dan pada permukaan dalaman usus kecil awak ada bilis. Kenapa bilis ni dia berlipat-lipat? Apa tujuan dia untuk berlipat-lipat? Untuk increase surface area, untuk proses penyerapan makanan. Okay, contoh food yang awak makan adalah lemak. Okay, contohnya apa? Yang ada kuning telur, lemak haiwan dan sebagainya. Okay, dan di dalam lemak ni tajuk besar dia tergolong di dalam lipid. Lipid ni ada banyak jenis, antaranya triglyceride adalah lipid. Oil adalah sejenis lipid. Kolesterol pun sejenis lipid. Fosfolipid, okay, contohnya fosfolipid bilayer pun sejenis lipid. So lipid ni dia ada banyak jenis. Okay, dan lipid ni sebenarnya adalah sejenis polimer.
Apakah monomer untuk lipid? Contohnya triglyceride. Apakah monomer? Triglyceride ni polimer. Apa monomer? Apakah monomer untuk triglyceride? Apa campur apa dapat triglyceride? Yang satu glycerol campur fatty acid. Okey. Jadi kita buat kesimpulan, lipid pun dia sejenis polimer dan monomernya pun sama. Okey, sebenarnya sama je semua ni, oil, kolesterol, fosfolipid. Monomer mereka adalah fatty acid campur glycerol. Itu adalah monomer untuk lipid. Jadi lipid ni dia dalam bentuk polimer. Okey. Bila awak telan masuk dalam usus, dia akan dicernakan kepada bentuk dia yang lebih ringkas, iaitu monomernya, iaitu fatty acid dengan glycerol. Maknanya sekarang lipid ni, makanan ni yang ada lipid dicernakan oleh enzim. Ada enzim dirembeskan dalam usus awak. Enzim yang mencernakan lipid adalah lipase. Okay, so lipid dicernakan oleh lipase membentuk fatty acid campur glycerol. Jadi sekarang fatty acid dan glycerol ada di dalam usus awak, hasil proses pencernaan lipid di dalam usus. Okey. Jadi fatty acid dengan glycerol sekarang dia akan diserap masuk ke dalam bilis. Okey, dia akan diserap masuk ke dalam bilis. Jadi sekarang saya pembesarkan, ini adalah satu bilis. Saya pembesarkan. Jadi sekarang tadi fatty acid dengan glycerol ada di luar bilis. Betul tak? Fatty acid dengan glycerol ada di luar bilis. Okey. Tapi masih ada di dalam small intestine, di dalam lumen. Kita panggil lumen. Lumen tu macam lubang di tengah-tengah small intestine kita. Okey. Alright, apa yang berlaku kat sini? Ini yang kita nak tengok. Dan ini adalah sel bilis. Okey. Bilis sel. Bilis ni singular. Okey, kalau plural kita panggil villi, plural. Okey. So ini adalah sel-sel bilis. Okey. Sel-sel bilis. Apa yang berlaku sekarang? Kita nak tengok step 1. Slide atas sebelah kanan. Step 1, iaitu lipid ataupun nama lain dia triglyceride is digested into fatty acid and glycerol. Boleh kat situ, itu step number 1. Itu esei yang awak kena hafal. Okey? Boleh? Nganga je, tidur lagi. Bangun diri. Tak tahan nak kedua. Kita nak tengok boleh tidur sampai berdiri ke tak? Kalau boleh tidur sampai berdiri, dahsyat. Tak pernah lagi saya tengok orang tidur sampai berdiri. Okey, itu step number 1. Step number 2. Point number 2 kat situ. Fatty acid and glycerol enter the bilis of the small intestine. By process, ada 3 proses kat sini. Tengok. Fatty acid dengan glycerol yang ada kat luar ni sekarang akan masuk ke dalam sel bilis. Okey, masuk ke dalam sel bilis, enter the bilis melalui 3 jenis proses. Sama ada diffusion / facilitated diffusion / active transport. Okey, salah satu proses pun dah cukup, tak semestinya tiga-tiga. Jadi dia boleh pilih mana-mana satu proses. Maknanya awak tak perlu tulis ketiga-tiganya. Tulis salah satu pun boleh. Kecuali lah kalau point itu tulis diffusion, facilitated diffusion, active transport. Yang tu ya, kena ketiga-tiganya awak tulis. Tapi yang ni dia tulis slash. Slash maksudnya tulis salah satu pun dah cukup. Okey. Jadi itu prosesnya. Sama ada active transport, okey, sama ada diffusion prosesnya ataupun facilitated diffusion. Okey, dia akan diangkut masuk ke dalam bilis sel. Okey, mula saya
saya ingatkan kat sini, bila sel ni dia bukan duduk kat sini je, kat dalam ni pun ada juga bila sel kat sini. Okey. Bila sel. Tapi bila sel kat sini dia bulat-bulat lah. Dia bukan yang dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk macam ni, bila sel ni dia ada microvilus pula. Berlipat-lipat juga. Okey, struktur sel itu. Okey. Nah. Sekarang dia dah masuk ke dalam sel. So saya lukis satu sel bilus. Satu sel bilus. Okey. Ini satu lagi. Okey. So lagi sekali tadi glycerol campur fatty acid masuk ke dalam sel melalui proses active transport, facilitated diffusion ataupun diffusion. Okey. Jadi sekarang ada kat mana sekarang glycerol dengan fatty acid? Ada di dalam sel bilus. Okey, glycerol dengan fatty acid sekarang berada di dalam sel bilus. Ini apa dia ni? Microvilus lah kan? Okey, kat sini saya membesarkan satu sel ni. Besar jadi macam ni. Okey? Jadi okey. Alright. Step nombor 3. Fatty acid dan glycerol recombine to form triglyceride. Sekarang glycerol dengan fatty acid combine membentuk semula triglyceride di dalam sel bilus. Okey. Step nombor 4. Triglyceride combine with protein and cholesterol to form droplets yang dipanggil chylomicron ataupun lipoprotein. So triglyceride sekarang combine dengan siapa sekarang? Protein and cholesterol. Okay, untuk membentuk droplets yang dipanggil apa nama? Lipoprotein. Ataupun nama lain dia chylomicron. Semua ni berlaku di dalam sel bilus. Okey. Lipo stands for lipid. Lipo. Protein lah yang dia combine tu. Okey. Lipo ni stands for lipid, iaitu triglyceride tadi, sejenis lipid. So senang je nak hafal nama dia. Lipoprotein adalah gabungan triglyceride campur protein dan juga kolesterol. Okey. So sekarang apa jadi pula pada lipoprotein yang ada dalam sel bilus ni? Step nombor 4. Combine with protein. Okay. Step nombor 5. The last size of lipoprotein prevent them from entering blood capillary. Okay. Maknanya sekarang lipoprotein ini saiz dia terlalu besar. Dia tak boleh masuk ke dalam blood capillary. Okay. Kat bawah ni ada blood capillary. Okay. Ada blood capillary, tak boleh masuk sebab saiz terlalu besar. Lipoprotein ni saiz dia terlalu besar. Kalau awak tengok kat dalam gambar ni, nampak lipoprotein sekarang ada dalam sel ini. Dia cuba masuk ke dalam arteriole. Okey, dia cuba masuk ke dalam blood capillary, tak boleh sebab saiz dia terlalu besar. Okey, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ni, tak boleh masuk ke dalam blood capillary. Blood capillary ni kenapa warna merah? Merah ni sebab dia bawa darah oxygenated blood. Okey, bila sampai dekat sel-sel bilus ni, dia akan bebaskan oksigen bagi dekat sel-sel bilus ni. Bila sel-sel itu terima oksigen, dia buat cellular respiration. Sel-sel itu membebaskan gas CO2. Okey, membebaskan gas CO2, maka sekarang darah oxygenated blood yang warna merah bertukar warna menjadi darah biru yang dipanggil deoxygenated blood. So, warna daripada saluran merah tukar jadi saluran biru. Okey, so darah deoxygenated blood akan diangkutlah keluar daripada bila sel-sel bilus tersebut. Okey. Nah, jadi memang dia tak boleh. Apa tadi? Lipoprotein tadi memang tak boleh.
tak boleh masuk ke dalam blood kapilari. Okey. Lipoprotein memang tak boleh masuk ke dalam blood kapilari. Okey. So lipoprotein tak boleh masuk dalam blood kapilari sebab saiz dia terlalu besar. Itu step nombor 5. Step nombor 6. Lipoprotein enters apa? Lymphatic system through lacteal. Nampak ni saluran warna hijau ni? Ini adalah saluran kapilari. Lymphatic kapilari. Okey, jadi sekarang lacteal ni, lipoprotein ni akan menyerap masuk ke dalam lacteal. Yes, jadi sekarang lipoprotein ada kat sini sekarang. Okey, lipoprotein ada menyerap masuk ke dalam lacteal. Apa itu lacteal? Lacteal adalah nama yang diberi kepada lymphatic kapilari yang ada di dalam bilis. Okey, dia adalah sejenis lymphatic kapilari. Itu step nombor 6. Dan step nombor 7, dia mengatakan apa kat situ? Step nombor 7, lacteal are lymphatic kapilari ataupun lymphatic vessel in the villus of small intestine. Okey, itu adalah lacteal, nama untuk lymphatic kapilari. Okey. Itu step 7, step 8, lymph containing lipoprotein is known as chyle. Cecair yang ada kat dalam ni kita panggil apa? Lymph lah. Sebab apa saja cecair yang ada dalam lymphatic kapilari kita panggil lymph. Cecair limfa. Sekarang lymph ini bergabung dengan lipoprotein. Apa hasil dia sekarang? Apa nama dia sekarang? Chyle. Okey. Chyle adalah gabungan antara cecair limfa bergabung dengan lipoprotein. Okey, itu nama dia sekarang, chyle. Itu step nombor 8. Step nombor 9, chyle then transported into blood vessel. Nampak tadi yang ini apa dia tadi? Ini lymphatic kapilari kan? Nama dia lacteal kan? Ingat lagi kelas sebelum ni bagaimana cecair limfa diangkut pathway dia. Start daripada lymphatic kapilari, kemudian dibawa ke mana? Diameter yang lebih besar, lymphatic vessel. Jadi sekarang chyle ini diangkut ke dalam lymphatic vessel. Okey. Agak-agak lepas tu pergi ke mana pula ni? Chyle ini diangkut. Pergi ke mana? Kelas sebelum ni. Ha? Yes, lymphatic valve. Terima kasih. Okey. Kemudian lepas lymphatic valve, ingat balik pathway of lymph. Ha? Pergi ke mana? Lymphatic node. Okey, lymphatic node. Kemudian lepas lymphatic node, kelas sebelum ni kita belajar chyle itu akan diangkut ke mana pula? Chyle yang ada dalam cecair limfa ni, lymph duct. Okey. Jadi sekarang kita tengok step nombor 9, chyle then transported into lymphatic vessel. Step nombor 10, backflow of lymph yang mengandungi chyle tadi is prevented by the lymphatic valve. Point nombor 11, then through lymphatic node. Point nombor 12, through lymphatic duct. Bila sebut lymphatic duct, dah ada kat mana sekarang? Kat bau. Ada dua jenis lymphatic duct. Buat dalam kurungan kat situ. Okey, iaitu thoracic duct dengan right lymphatic duct. Okey. Thoracic duct dengan right lymphatic duct. Boleh ke? Okey. Poin nombor berapa dah sekarang? Poin nombor 12. Okey. Dan poin nombor 13, apa jadi dekat chyle itu? Chyle ni ingat, chyle ni memang mengandungi lipoprotein, iaitu lipid tadi lah, yang bergabung dengan protein dan kolesterol tadi. So, last kali, apa jadi dekat chyle? Poin nombor 13, then enter left and right subclavian vein
into the blood system kembali. Okey, itu poin nombor 13. Okey, jadi dia kembali semula masuk ke dalam saluran darah. Ingat lagi tadi dia tak boleh masuk kan tadi dalam saluran darah dekat bilis ni kan. Jadi dia ambil jalan jauh lah. Dia masuk dahulu ke dalam lymphatic system, ke dalam laktir dulu. Dan kita tahu lymphatic system ni akan bawa dia pergi ke masuk ke dalam sistem peredaran darah dekat bahu. Last sekali. So boleh masuk balik. Jadi semua lemak yang awak makan selama ni, lemak yang awak makan ni dekat bahu dia masuk dalam saluran darah. Bukannya dekat perut. Awak makan lemak haiwan yang banyak, awak dah ingat lemak haiwan tu diserap masuk ke dalam saluran darah awak kat perut. Salah. Rupanya masuk ke dalam apa tu? Sistem lymphatic system dulu. Okey, dia masuk dalam lymphatic system iaitu laktir. Sejenis lymphatic capillary yang ada di dalam bilis. Kemudian last sekali baru dia angkut ke bahu. Dekat bahu baru dia masuk ke dalam saluran darah. Okey. Jadi itu sistem pengangkutan lipid ataupun lipid transportation. Jadi habis ringkasan dia awak boleh tengok slide muka surat 120, slide tengah sebelah kiri. Okey, itu ringkasan perjalanan lipid tadi. Okey, ringkasan perjalanan lipid tadi. Sehinggalah dia masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey. So itu ringkasan dia. Okey, kita dah habis. Jadi ini adalah, tengok balik muka surat 109. Ini adalah esei nombor 5. Okey. Ini adalah esei nombor 5. Alright. Saya rasa itu saja daripada saya. Boleh bersuara. Thank you.